Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. Okey, kita akan tengok looping. Looping juga kita kenali sebagai repetition atau iteration. Ini merujuk kepada perkara yang sama. Nampak skrin saya kan? Nampak je. Okey, right. Tak banyak, sikit je. Saya nak buat satu program. This program will print hello world untuk 10 kali. Kalau kita buat secara sequence yang kita dah belajar selama ni, kita ada start, kita ada stop, display hello world sampai 10 kali. Betul tak? Betul. Betul kan? Okey, itu kalau 10. Ni kalau 10. Kalau dia kata display hello world untuk 1000 kali, adakah anda sanggup untuk buat 1000 kali guna sequence? Tidak. Sanggup. Okey, alright. Okey, tapi kalau untuk girlfriend, boyfriend, 1000 tahun pun sanggup tunggu kan? Cia. Tidak. Tidak, Alhamdulillah. Okey, Cia. siapa yang available jangan kosong tu ya. Okey, kita ada dua type of repetition. Satu kita namakan dia sebagai counter control. Yang kedua kita ada sentinel control. Nanti kita tengok apa beza dia. Okey, counter control ni sebenarnya dia control menggunakan counter, pembilang. Sentinel control ni dia control menggunakan satu nilai yang menyebabkan looping itu berhenti. Okey, kita tengok insya-Allah. Okey, apabila kita bercerita tentang repetition, dia ada satu repetition control structure, dia ada 3 basic process. Kita panggil sebagai initialization ataupun kita memberi nilai awal untuk looping tersebut. Kemudian kita ada evaluation, juga kita kenali sebagai condition. Kadang-kadang saya sebut evaluation, kadang-kadang saya sebut condition, sama ya. Yang ketiga kita ada updating. Updating ni untuk sama ada increment atau decrement. Okay, nanti kita tengok Okay. Ini contoh umum ya. Start, stop. Kita ada set counter. Ini yang saya kata apa nama ni? Initialization tadi tu. Repeat while condition. Ini yang saya kata condition. Evaluation atau condition. Perkara yang sama ya. Kemudian kita ada kat sini. Ini updating value. Okay. Yang ini buatlah apa-apa pun sama macam sequence punya, sama macam selection punya. Okay, tak apa. Nanti kita tengok satu-satu insyaAllah. Okay, ini secara umum ya. Repetition control structure. Dia ada start, dia ada stop. Ini sama macam tadi. Ini bentuk flowchart dia. Kita ada set counter. Kemudian kita ada condition. Condition ni while ya. While punya condition. Kemudian kita ada statement apa kita nak buat. Kita ada updating value. So dia akan ke bawah, dia naik kalau betul dia akan berulang ke atas, dia ulang ke bawah, macam itulah. Selagi dia betul dia ulang ke atas. Kalau dah salah, condition dia salah, baru dia turun ke false sini. Okey. Okey, kita tengok contoh yang pertama. The program will print hello world untuk 10 kali. So IPO dia, input proses tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sama macam dulu tu. Output dia hello world. Tapi untuk looping, sebab dia looping, repetition, kita kena kata hello world for 10 kali. Ini beza dia untuk looping. Okay. Okay, kita tengok yang penuh punya. Sorry. Saya kata tadi ada 3 perkara ya. Initialization, evaluation atau condition, kemudian kita ada updating. Okay, apa dia sebenarnya? Okay, start dengan stop macam biasa. Okay, untuk initialization, kita kena ada perkataan ni. Set. Set counter, contoh set counter sama dengan kosong. Atau set counter sama dengan 1, terpulang pada kita. Okay, ini perkataan dia, set. Sini pun terpulang pada kita. Counter, boleh I, boleh bill, boleh ikut kita. Tapi yang penting set. Set, counter, I, bill dan sebagainya sama dengan 1. Ini kita panggil initialize, memberi nilai awal. Kemudian kita ada arahan ni, repeat while. Ulang selagi counter kurang atau sama dengan 10 sebab dia nak 10 kali. Okey. Kemudian apa nak kita nak buat? Kita kata kita nak display hello world tadi, tak kisahlah, kita display sekali je. Display hello world.
Kemudian kita ada updating counter sama dengan counter tambah 1. Okay. Apa maksud dia? Okay, contoh counter yang pertama adalah 1. Lepas tu dia masuk, ni kita kat sini counter yang pertama adalah 1. Kita masuk dekat sini. Repeat while 1 kurang atau sama dengan 10. Betul lah kan? So kita akan display hello world. Kita akan print hello world. Lepas tu counter sama dengan counter tambah 1. So kat sini counter sama dengan 1 tambah 1. So the latest value of counter adalah 2. 2. 2. Ya, apa 2? Dia naik atas balik. Dia uji balik. Adakah 2 kurang dari 10? Betul. Tu dia akan ulang dan ulang sampai yang terakhir nilai dia 10. Dia akan print hello world. Lepas tu counter tambah 1 jadi 11. Bila naik atas, repeat while 11 kurang daripada 10. Dia jadi false kan? So dia pergi ke and repeat dan selesai. Inilah repetition. Okay, kita tengok dia punya flowchart. Mungkin lebih mudah faham Okay, start dengan stop macam biasa. Set counter sama dengan 1. While counter kurang atau sama dengan 10. Counter yang pertama tadi 1 kan? Okay. So 1 kurang 10 true. Dia akan display hello world. Lepas tu counter sama dengan counter tambah 1. 1 tambah 1, counter jadi 2. Dia naik atas balik. Naik atas ni mesti kat sini ya. Mesti dia masuk kat sini ya. Sebelum condition untuk looping ni. Okay, so nilai counter sekarang adalah 2. Adakah 2 kurang daripada 10? Ya. Ya. So true. Bila true, dia masih lagi true, dia akan display hello world lagi. So tadi kali pertama dia display hello world. Kali kedua pun display hello world. Okay. Ke bawah kat sini, counter sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 kan? Counter sama dengan 3. Naik atas balik. Adakah 3 kurang daripada 10? Ya. Ya. So dia ulang lah. Dia ulang hello world, hello world, hello world sampailah yang ke 10. Okay, hello world yang ke 10. Counter 10 Counter dari 10. Dia akan print hello world. Okay, counter sama dengan 10 tambah 1. Berapa? 11. 11. Dia naik atas lagi. Dia masih naik atas lagi. Cuma bila kita uji dekat sini, adakah 11 kurang atau sama dengan 10? Tidak. Kurang. Baru dia pergi kepada false dan dia pergi stop. Inilah looping. Senang kan? Senang. Okey, boleh tengok pelan-pelan insya-Allah. Okey, kita tengok macam mana kita punya dipanggil counter table ni Ni counter table. Okey, kita rujuk soalan yang sama. The program will print hello world untuk 10 kali. Ini sama Start, stop, set counter 1. Okey. Tengok counter value 1. Adakah 1 kurang daripada 10? True. Dia akan print. Lepas tu counter tambah 1 jadi 2. Adakah 2 kurang dari 10? True. Print. Dia ulang lah. 3 sampai ke 10. Adakah 10 kurang atau sama dengan 10? True. Dia akan print. Lepas tu 10 tambah 1 jadi 11. So 11. Adakah 11 kurang atau sama dengan 10? False. False, dia tak akan print dan dia akan end repeat dekat sini. Okay? Okay Okey. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. The program calculate BMI untuk 20 orang. Okay, untuk 20 orang. Okay, tengok macam mana saya buat. Start dengan stop. Set counter sama dengan kosong. Tadi saya set 1 kan? Sekarang saya set guna kosong. Okay, saya set kosong, saya tukar sikit Initial value saya kosong. Okay, set kena ada. Repeat while counter kurang daripada 20. Kenapa sekarang kurang je? Tadi kurang atau sama? Sebab kira dari kosong. Yes, kosong dah termasuk Sebab tu sekarang ni kalau korang start dengan kosong, dekat sini mesti kurang daripada 20 saja. Okay. Lepas tu read, kita nak BMI BMI input dia adalah weight dengan
height kan. Okay. So read weight dengan height. BMI sama dengan weight bahagi height times height. Display BMI. Okay. Korang tengok kat sini. Kotak yang saya buat ni. Adakah ini sama macam sikun biasa? Sama. Ya. Okay, sebenarnya yang dalam kotak ni sama je macam sikun biasa. Cuma apabila kita nak buat looping, kita tambahkan set, kita tambahkan repeat while dan kita tambahkan counter. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebenarnya senang je kan? Kita nak buat looping, kita tambahkan set ni untuk initialize value, repeat while ni untuk evaluation ataupun condition sama Kemudian counter ni untuk updating. Itu je beza dia. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Dia punya flowchart. Start, set counter sama dengan kosong. While counter kurang daripada 20. Okey, dia akan baca weight dengan height. BMI sama dengan weight bahagi height times height. Display BMI. Okey. Counter tambah 1. Okey, yang sorry. Set counter sama kosong adalah initialization. While counter kurang 20, ini adalah condition atau evaluation tadi. Counter plus 1, ini adalah updating. Yang hak tengah ni sama macam Sequence. macam sequence biasa je kan? Okey. Boleh tak? Boleh. Okey. Okay, kita pergi terus Terusnya, the program we print hello world for 10 time. Okey, tengok. Saya tambah sikit. Yang setakat tadi semua boleh faham ni? Boleh. Boleh Okey, ada soalan tanya tau? Boleh. Ada soalan tanya saya terus Okey. Okey, sir. Okey, tengok contoh ni. The program we print hello world times time. Saya nak dia print perkataan hello world sebanyak 10 kali. Okey. Ini yang kita standard kita buat tadi. Start, stop, counter apa semua ni kan tadi. Okey. Kalau saya set counter dia sama dengan kosong. Start sama dengan kosong. So evaluation dia akan jadi repeat while counter kurang dari 10. Betul? Betul. Okey, kalau saya set counter sama dengan 2. Jadi condition dia apa? Counter cuba kita kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, counter kurang atau sama dengan? 11. 11. Macam itulah. Okay. Faham. Macam tadi kan, kalau dia kata counter ni start dengan kosong ni kan, dia mula kosong. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memang kita sebut 9, tapi itu dah ke 10 ni kan. Sebab itulah evaluation dia counter kurang daripada 10. Okay? Faham. Okay, alright. Tak apa. Pelan-pelan Okay, kita pergi terusnya. Okay, updating counter. Okay, tengok ni. Updating counter. Okay, macam saya pernah terangkan sebelum ni. Apa yang dimaksudkan dengan counter tambah 1? Adakah sama dengan I sama dengan I tambah 1? Okay. Jadi kat sini, equal sign here does not mean that the value of expression in both sides are equal. Tak bermakna nilai kedua-dua belah adalah sama. But it means that the variable at the left gets the value of the expression of the right side. Okay. Maksud dia kat sini, korang kalau nampak macam ni, maksud dia I gets the value of I plus 1. Okay. Maksud dia, macam saya pernah terangkan sebelum ni kan. Saya terangkan Y sama dengan A tambah B. Okay, ini maksud dia A tambah B, nilai dia kita umpukkan kepada pemboleh ubah Y. Okay, maksud macam ni. Kalau ni ayat dia I sama dengan I tambah 1. Okay, cara baca dia
I tambah 1 ni, kita umpukkan nilai dia ke dalam I. Okay. Kalau Y ni sama dengan 2, A sama dengan 2, B sama dengan 3. So Y sama dengan 2 tambah 3 kan. So 2 tambah 3 sama dengan 5. So maksudnya 5 ni, kita beri nilai 5 ni kepada pemboleh ubah Y. Itu maksud dia. Okay. Korang pegang itu dulu. Boleh? Boleh. Okay. Dia tak Boleh. sama maksud macam mat kan. Mat kadang-kadang kan dibuat macam ni kan. 2 darab 3 sama dengan 4 tambah 2 kan. Ini sama kan. Betul tak? Ni 6 sama dengan 6 kan. Dia bukan maksudkan macam ni tak. Maksud dia macam yang saya tunjuk tadi lah. A tambah B ni kita umpukkan nilai dia kepada Y. Okay? Tak apa, nanti kita tengok kenapa saya cakap macam tu. Okay, seterusnya kita bercakap tentang updating. Okay, tadi korang tengok updating ni I tambah 1 kan. Okay, ini kita panggil sebagai increment updating. Increment apa? Meningkat. I mula-mula adalah kosong. Korang tengok ya. Kita set value I sama dengan kosong. Lepas tu, ni dia punya initialization, condition dia, evaluation dia, repeat while I kurang daripada 5, updating dia, I tambah 1. Ini yang kita tengok tadi. So, nilai-nilai I adalah mula dengan kosong, lepas tu 1, 2, 3, 4, bila sampai 5, dia dah tak meet condition ni kan? Dia tak meet condition I kurang dari 5. Dia akan jadi false dan dia akan berhenti. Ini updating jenis increment. Nilai I dia meningkat. Okay? Boleh faham yang tu? Boleh. Okay. Tengok contoh yang kedua. Okay. Ini increment jenis menurun. Decrement. Decrement ya. Decrement ni nilai dia menurun. Okay, contoh ya. Initialization dia, ni dia mula dengan besar dulu. I sama dengan 5. Condition dia, repeat while I besar daripada kosong. Ni updating dia. I sama dengan I tolak 1. Okay, tengok contoh dia. Kita start I dengan 5. So, I dengan 5. Mula dengan 5. Adakah 5 lagi besar daripada kosong? Betul lah kan? Ya. So, dia akan print. Solat. Lepas tu dia pergi updating. I sama dengan 5 tolak 1. Dapat berapa? 4. So dia pergi I yang kedua adalah 4. Adakah 4 besar daripada kosong? True. Dia print lagi solat. Lepas tu I sama dengan 4 tolak 1. 4 tolak 1 sorry. 3. Adakah 3 besar daripada kosong? True. Dia print. Dia ulang lagi. Ulang lagi. Okay, tengok yang terakhir Tengok I ada 1 sekarang. Okay, I sama dengan 1 tolak 1. Dapat kosong. Adakah kosong lagi besar daripada kosong? Tak kan? So dia pergi kepada false dan dia tak akan print. Okay. So apa yang saya nak fokus kat sini, untuk updating dia ada 2 jenis. Yang pertama tadi, updating jenis increment. Nilai I dia, kalau korang tengok, bertambah, makin besar. Updating yang kedua, decrement. Nilai I dia mula dengan besar dan makin lama makin kecil. Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, untuk assignment, untuk apa-apa semua terpulang pada kita. Saya lebih selesa pakai yang ini. Saya cakap tu terang. Saya lebih selesa pakai increment. Okay. Tapi kalau tiba-tiba exam tanya decrement, maksudnya korang kena tahulah decrement sama. Itu point saya kat sini Untuk kita nak buat assignment tak ada masalah. Ikut suka korang nak pakai increment sahaja pun tak apa. Boleh tak Indo? Boleh. Boleh Tak apa, nanti korang akan lebih mahir bila korang tengok dia punya praktikal nanti Okey, tengok yang ni bawah ni, if set I sama dengan 10. Okey, kalau kita nak set I sama dengan 10.
Tapi kita nak dia print solat 5 kali je. Apa evaluation dia agak? While I besar daripada kosong, betul tak? Updating dia kau ubah. I sama dengan I tolak 2. Faham tak? Oh, boleh. Faham. Okey, I yang pertama berapa? Faham. I yang pertama 10. Betul? I yang pertama Betul. 10. Tolak 2, 8. 8. Tolak 2, 6. 6. Enam. Tolak 2, 4. 5. Tolak 2, 2. 2. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kali. So dia masih lagi print solat sebanyak 5 kali. So macam mana kita buat? Kita buat updating dia I sama dengan I tolak 2. Macam itulah. Boleh Boleh. Apa? Agak laju tapi tak apa, nanti korang boleh tengok balik video ni. Dan video looping pun saya dah masukkan yang konsep yang saya bahas untuk korang Nanti korang tengok Okay, seterusnya kita tengok ni. Question 10, repetition. The program will display welcome to IKEA Penang untuk 1,500 kali. So, tak ada input, tak ada proses, output dia. Welcome to IKEA Penang for 1,500 kali. Okay, kita tengok pseudocode yang flowchart. Flowchart terus lah, pseudocode sama je kan. So, start. Saya set counter sama dengan kosong. Ini dia punya initialization. Lepas tu saya taruhkan condition dia. While counter kurang daripada 1,500. Kurang atau kurang sama? Sini. Kurang. Je. Kurang. Kenapa kurang? Sebab Kurang. kita mula dengan Kosong. kosong. Okay. So kita display welcome to IKEA Penang. Counter sama dengan counter tambah 1. Ulang sampai habis 1,500 kali. Habis dia akan stop kat sini. Okay. Dalam soalan ni saya punya saya gunakan counter. Saya guna counter. Boleh tak saya nak tukar ni? Set M sama dengan kosong. While M kurang 1,500. M sama dengan M tambah 1. Boleh tak? Boleh. Boleh. Bergantung pada kita. So ikut suka-suki kita lah. Aku punya coding ikut suka aku lah kan. Dia macam itulah lebih kurang. Cuma satu janganlah pula set Aizu sama dengan kosong, while Aizu kurang daripada 1,500, Aizu sama dengan Aizu tambah 1. Tak boleh. Sebab Aizu kuota dia 4 sahaja. Okey, tak ada. Kita melawak. Jauh cepat dia faham perempuan ni kerik-kerik je kan. Faham. Faham. Okey, bagus. Itu cepat dia faham korang Okey, alright Okey. Variable kena meaningful lah Okey. Okey, tengok soalan ni. The program will calculate average mark of 2 quizzes for 20 students. Okey, kita tengok input dia. Input dia mesti nak Q1 dengan Q2. Tapi for 20 student. Korang buat macam tu. Okey, proses dia calculate average mark, average lah. Calculate average mark for 20 student. Untuk looping semua kena cakap macam tu. Output dia average mark for 20 student. Tengoklah kalau 20 student lah. Kalau 20 times lah. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Masih lagi bertenaga. Alhamdulillah. Okey, kita tengok dia punya flowchart. Okey, start dengan stop. Sir, You. kalau foto tukar based on, boleh tak? Based on apa tu contohnya? Yang untuk proses tu. Okey, nak based on apa tu? Calculate average mark based on 20 student. Itu maksud dia lain tau. Kalau average mark for based on 20 student, maksud dia kau campur semua 20 punya markah, lepas tu kau bahagi 20. Oh, okay. Sekarang ni kita nak average mark untuk setiap student. Okay. Lepas tu saya guna ayat macam ni. Alright.
Okay, bagus soalan tu Okay, Thank sir. you. Okay. Tengok ni flowchart start dengan stop. Set I sama dengan kosong, while I kurang dari 20. Okay, sebab tu kalau korang tengok kan kadang-kadang kalau soalan selection kan, saya buat if macam ni kan. Perasan tak? Saya buat if. Ini kan, saya buat if kan. Sebab kadang-kadang saya nak bagi bezakan antara selection dengan looping. Looping saya taruh while kan. Okay. Okay, kalau selection korang taruh if pun boleh, tak ada masalah ya. Okay, set I kosong, ini adalah dia punya initialization. While I kurang dari 20, ini dia punya condition atau evaluation. Bawah ni I tambah 1 ni dia punya updating ya. Updating. Okay. Okay, dia read quiz 1, quiz 2. Average sama dengan quiz 1 tambah quiz 2 bahagi 2 display average. Ini sebiji macam apa? Sequence. Sebiji macam sequence. Yang menjadi dia hebat macam looping ni, ni belakang ni lah. Initialization, condition dengan updating. Itu sahaja beza dia Okay. Nanti kalau korang dapat buat coding waktu practical, lagi best korang tengok. Macam, wah. Okay. It happens to me last time lah. Okay. Okay, tengok soalan ni. The program will calculate average mark of 2 quizzes for Y number of student. Okay. Sekarang ni kita dia tak beritahu berapa bilangan student, tapi dia kata Y number of student. Itu je dia kata. Okay, so input dia quiz 1, quiz 2 sama juga. Tapi for Y. Y number. Y number of student. Process calculate average mark for Y number of student. Output sama juga, average mark for Y number of student. Itu je beza dia Apa maksud soalan ni? Okay, maksud dia macam ni. Kalau korang tengok, tadi kita setkan sekejap enter Y. Okay, silap. Saya tambah sikit mana mouse saya? Okay. Kita kena set juga kosong. Tambah sikit ni Tambah sini. Kita kena set juga kosong. Kosong. Okay. Okay. Kita start. Tu kita set I kosong. Okay, kita enter Y dekat sini. Maksudnya kita masuk bilangan Y. Contohlah kalau bilangan pelajar dia 10. So kita masuklah Y dia 10. Lepas tu kita buat dia punya looping. Okay, ini initialization initialization untuk looping. Ini condition untuk looping. Ni updating untuk looping. Macam biasa Cuma dia tambah kat sini je. Enter Y ni saja. Maksud dia, kita masukkan berapa bilangan pelajar. Contoh kalau kita student 10, kita masuk Y dia 10. Kemudian condition dia, while I kurang daripada 10. Sebab Y kita masuk 10. Okey tak? Okey, sir. Kalau contohnya, bilangan student kita 1000. So kita masukkan Y dekat sini. 1000 lah. Okay, masukkan Y 1000. Jadi bila condition dia, while I kurang daripada 1000. Yang lain semua sama. Ini macam sequence juga. Okay. Betul kita ada updating semua. Okay. Yang beza soalan ni dengan soalan tadi, soalan ni kita tahu dia nak 20 orang. So, kalau korang tengok dia punya ni, dia terus set dekat sini kan. I kurang atau kurang dari 20. Berbeza dengan ini pula, dia kata Y. So, dekat condition dia, while I kurang daripada Y.
Cuma the point is macam mana kita nak tahu nilai Y? Ni kat sini. Kita masukkan satu lagi input tambahan iaitu enter Y. Maksudnya kita input nilai Y. Nilai Y itu apa? Bilangan student. Kalau contohnya dia kata masukkan suhu untuk Y hari. Lepas tu dia kata saya nak suhu untuk 5 hari je. Jadi kita masuklah 5 Y tu sama dengan 5. Okey. Okey. Okey, alright. Dan yang terakhir, yang terakhir betul. Yang terakhir, saya kata tadi selection ada dua jenis, repetition ada dua jenis. Satu control counter control, satu lagi sentinel. Ini adalah sentinel. Apa dia sentinel? Okay, tengok. The program will calculate area of circle, dia akan mengira area of circle untuk beberapa kali sampai user masuk -1. Maksudnya, kalau saya masuk, dia mesti, kalau area of circle apa dia? Dia punya input dia? Radius. Okay. Input dia radius. Ni boleh for radius for several time until user enter -1. Tengok macam mana ya. Process calculate radius for several time. Okey, cukup ya. Output dia, calculate area. Allah. Calculate area ya, sorry. Ni sebab lapar ni kan. Kau dah lunch belum kau ni? Dah. Alhamdulillah. Tengah makan. Okay, calculate area ya. For several time, output dia area for several time. Okay, boleh tu ya. Okay, sebab soalan tu tak pernah tanya macam ni tau. Soalan tak pernah tanya lagi IPO untuk soalan macam ni. Okay, so don't worry insyaAllah. Okay, kita tengok. Maksud dia kat sini. Okay, korang tengok ni. Start dengan stop macam biasa. Okay. Ini kita masukkan radius. Ini dia punya initialization dia. Ini dia punya condition. Ini dia punya updating. Okay, korang tengok boleh elok macam mana ya. Dia tak susah, senang tapi korang kena tengok boleh elok. Okay, read radius. Kita start, kita read radius. Okay, radius yang pertama saya masukkan R sama dengan 7. So, initialization dia R sama dengan 7. Saya buat ayat penuh lah. Radius sama dengan 7. So, initialization kat sini, radius sama dengan 7. Okay. Lepas tu dia check condition. Adakah radius ni, adakah 7 ni sama dengan -1? Sama ke tak sama? Tak. Sama kan? Okay, 7 tak sama dengan -1. So true true. Dia buat apa? Dia kira lah area sama dengan 3142 darab radius, dia display area. Ini sebiji sama macam sequence. Betul tak? Betul, sir. Kan? Okay. Okay, lepas tu kalau yang tadi, kalau yang biasa dekat sini, dekat radius bawah ni, I tambah 1 kan? Betul? Tapi sekarang updating dia kita baca balik radius. Jadi kita masuk balik radius. Radius kedua saya masukkan 10. Okey, saya masukkan ke 10. So bila dia naik atas, radius yang dia bawa berapa nilai dia? 10. 10. Okay, bila 10, radius yang kedua yang dia bawa adalah 10. Dia uji pula kat sini boleh condition dia check balik. Adakah 10 ni sama dengan -1? Tak sama. Tak sama kan? Okay, 10 tak sama dengan -1. So 10 tak sama dengan -1 true. Dia kira lagi radius. Kira radius, dia display area. Okay, lepas tu dia baca balik kat bawah ni, updating dia. Saya masukkan radius dia sama dengan
2. So dia naik atas balik. Bila naik atas dibawa radius, nilai radius berapa? 2. 2. Dia uji lagi kat sini. Adakah 2 ni tak sama dengan negatif 1? True or false? Betul kan? True. True dia kira lagi. Area sama dengan 3142 darab 2 darab 2. Display area. Dia baca balik radius kat bawah ni pula. Okay, saya masukkan sekarang ni radius negatif 1. Okay, dia naik ke atas. Berapa nilai radius yang dibawa? Negatif 1. Negatif 1. So, adakah negatif 1 ni sama dengan tak sama dengan negatif 1? False kan? Salah. Baru dia keluar. Dia pergi kepada false. Ini dipanggil sebagai sentinel control structure. Sentinel ni maksudnya ada satu nilai yang menyebabkan looping itu berhenti. Ini maksud sentinel. Okay. Macam untuk soalan ni, kalau dia tanya apakah sentinel value yang menyebabkan looping ini berhenti? Apakah nilai dia? Negatif 1. Ya, negatif 1. Contoh ni, negatif 1 adalah sentinel value yang menyebabkan looping ini berhenti. Okay, ada juga soalan lain yang dia mungkin akan tanya, the program will calculate array of circle for several time until user enter 9. Until user enter, sorry okay, dia boleh juga contoh soalan lain ya. The program will calculate array of circle for several time until user enter 999 to stop. Boleh juga. Ataupun dia boleh kata the program will continue until user enter apa nama ni, n ke. Okay, soalan saya secara umum kan. Agak-agak selain daripada negatif 1 ni untuk menghentikan bilangan ni, bila lagi dalam dunia yang sebenar yang dia orang gunakan macam ni? Apa ada idea? Mesin ATM tu. Mesin ATM, betul? Bagus. Mesin ATM. Mesin ATM. Apa maksud dia mesin ATM yang kau masukkan tu? Kalau pin salah tak bagi masuk lah, dia block terus lah. Betul. Kalau dia tak ni kan, dia block terus, okey. Mesin ATM. Satu lagi yang paling mudah lah, yang biasa orang nampak lah kan. Macam ni. Kalau korang tengok, kalau lah kau bayangkan, korang bayangkan korang bekerja dekat Tesco. Korang kerja dekat kaunter bayaran Tesco tu kan. Tesco punya kaunter bayaran. Kan depan tu dia ada point of sale tu kan. Dia ada orang kata kira yang ada scan bayar-bayar tu kan. Betul tak? Kan, okey. Korang bayangkan korang kerja adalah yang pekerja yang terakhir lewat malam, Tesco tutup pukul 10, korang dah pukul 10 malam. Sistem tu kan dia akan ulang kan. Dia akan tanya kan. Dia akan tanya macam ni. Do you have new customer? Contohnya. Kan jawapan dia yes atau no kan. Kalau kita ada customer baru, kita akan klik why? Yes. Betul tak? Kalau kita dah habis customer last kali malam, kita akan klik N untuk no kan? So sama juga case macam ni. Dia kata, biasanya kalau contoh soalan tu kan, dia akan tanya, do you have new customer? Enter N to stop. Maksudnya, bila end of day tu, dah habis hari korang tu, korang masukkan N. Okay? Itu contoh lain lah dalam dunia semasa. Okay? So, selesailah saya punya penerangan tentang looping. Ini memang very basic lah. Nanti korang akan tengok ada beberapa lagi soalan-soalan yang mungkin kata apalah saya tak tunjuk pun waktu dalam lecture tu. Ada, itu kita akan tengok insya-Allah nanti yang ni lah. Yang dalam tutorial lepas ni kan. Macam biasalah kita akan ajar 1 tambah 2, tapi bila latihan 1 tambah 18.3388 7744883 kan. Jangan suruh saya ulang. Memang tak sama nanti. Okay? Right. Okay, ada soalan tak?
Yes, sir. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.